Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan teruskan kepada bab ke-14 daripada buku Qawaid Dakwah Ilallah karya Dr. Hamam Said. Bab ke-14 ni berbicara tentang faktor utama dalam mempengaruhi amal doa. Maksudnya faktor utama supaya dakwah tu berpengaruh lah kan. Kita sebutkan sebagai mengenali dalam bahasa Arab bermaksud ta'aruf. Dia asal daripada perkataan arafa yang bermaksud mengetahui, tapi dia juga sinonim dengan ilmu. Bermaksudnya arafa ni bukan setakat tahu, tapi tahu dengan betul, tahu dengan ilmu, bukan dengan sangkaan, bukan dengan khabar orang, tapi mengetahui dengan sebenar-benar tahu. Jadi macam mana kita nak mengenali seseorang tu, terutama sasaran dakwah tu, dengan betul? Nak tak nak kita kena hidup bersama dia. Kita panggil apa? Mu'ayyashah. Bila kita hidup bersama dia dalam keadaan susah dan senang, waktu itulah baru kita tahu orang ni macam mana. Supaya bila kita tahu seseorang tu macam mana, kita dapat menggunakan bahasa yang boleh difaham. Kita boleh berdakwah pada waktu yang sesuai, terima. Kita boleh mengenal teknik terbaik untuk mendekatinya. Pada permulaan bab, Dr. Hamam Said memulakan dengan membetulkan persepsi ramai yang bahawa dakwah ni hanyalah menyampaikan. Tak kisah orang tu sakit ke, orang tu demam ke, orang tu susah ke, orang tu senang ke, asalkan kita sampaikan, itu penting. Tak, sebenarnya bukan begitu. Kita kena tengok waktu yang sesuai, cara sesuai, orang sesuai, supaya yang kita nak sampaikan tu kena pada tempatnya. Kita panggil teknik ni ataupun cara ni basirah. Basirah ni dalam surah Yusuf, ketika Allah Subhanahu Wa Taala meminta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan pendiriannya dalam dakwah ni, Allah kata kul, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah dengan basirah. Basirah ni apa? Basirah ni kalau tengok kamus, kita panggil dia kecerdasan. Tapi bahasa yang lebih mendalamnya, maksud yang lebih mendalamnya adalah ketajaman pandangan, kekuatan pandangan kita. Maksudnya bila pandang tu, kita mempunyai power untuk memandang secara jelas dan tepat. Itu basirah. Jadi bila kita kata berdakwah dengan basirah, berdakwah di atas basirah, maksudnya basirah tu adalah foundation dakwah. Kita membina semua jenis dakwah di atas itu. Kita mengajak orang kepada Allah di atas kecerdasan, kearifan, pada waktu yang sesuai, pada masa yang sesuai. Itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sebut tu adalah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebut. Surah Yusuf boleh rujuk bahagian-bahagian akhir. Ini yang dibawa oleh Dr. Hamam Said. Dia nak betulkan cara fikir kita bahawa nak tak nak dakwah ni kena lakukan dengan basirah, dengan kepandaian, kearifan. Dan bila kita sebut kearifan, kepandaian ni, mestilah dia ada knowledge base. Kerana apa? Kata Dr. Hamam Said, berdakwah dalam keadaan kita tidak mengetahui keadaan orang yang kita nak dakwah tu akan menyebabkan kesusahan-kesusahan. Maksudnya adalah susah, dia sendiri adalah susah dan menyusahkan, berbanding dengan berdakwah dalam keadaan kita dah faham orang tu macam mana, penerimaan dia macam mana, supaya tak membuat salah faham dan sebagainya. Tapi kata Dr. Hamam Said, benda ni lagi susah. Sebab dia bukan lebih susah, mengetahui keadaan mad'u tu memerlukan usaha yang lebih berbanding berdakwah dalam keadaan kita tak tahu. Dan Dr. Hamam Said ada menyenaraikan beberapa benda yang kita panggil sebagai ta'aruf.
mengenali. Mad'u ni yang pertama, nama dia. Kita perlu memanggil nama dia dengan nama yang paling dia suka. Kalau dia doktor lah, kalau dia prof lah. Dan nama yang paling bila kita panggil tu dia rasa dihormati, diiktiraf, dikasihi. Nama-nama yang sebegitu. Sebab benda ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengamalkan dalam kerja-kerja dakwah yang kita boleh tengok kan. Macam mana Rasulullah memanggil dengan kalimah-kalimah yang lembut sebagai wahai, ya Mu'az, wahai Mu'az, dan sebagainya. Yang kedua, pendakwah tu mesti mengetahui apa yang disukai oleh mad'u dia, apa yang tidak disukai. Macam mana tu? Contohnya kalau tengok sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Fathul Makkah, Rasulullah kata macam ni, barang siapa yang berlindung di rumah Abu Sufyan, dia selamat. Sebab apa? Sebab waktu tu Abu Sufyan belum lagi Muslim, tapi Abu Sufyan ni jenis yang suka dihormati, sukakan kemuliaan. Jadi bila Rasulullah sebut macam tu, dia rasa dimuliakan. Daripada waktu itulah antara waktu-waktu, momen-momen yang membuka pintu hati Abu Sufyan kepada dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita tahu benda yang mad'u kita suka dengan tak suka, kita akan lebih peka lah dalam menggunakan bahasa kita ataupun penampilan kita, ataupun waktu contohnya dia tak suka makan mamak kan, kita pergi ajak dia makan dekat kedai mamak. Lepas tu kita nak berdakwah pula kat kedai mamak tu, dia macam jadi tak sesuai kan. Okey, itu antaranya. Seterusnya, pendakwah kena tahu keadaan mad'u tu. Dia ni dalam keadaan susah ke, senang ke, tersepit dalam keadaan ekonomi ke, ataupun sakit kena bawa pergi hospital ke. Semua tu sepatutnya pendakwah tu ada di sisi dia. Bila pendakwah ni ada di sisi dalam keadaan susah senang, dia memberi ruang untuk saling berkenalan, dan memberi ruang untuk kita membina hubungan yang baik. Jadi bila lagi banyak masa kita berada dengan seorang tu, lagi dekat kita dengan seorang kan. Dan apabila kita ada dalam keadaan susah tu, lagi bermakna sebenarnya daripada kita hanya datang pada waktu dia senang. Jadi perkara-perkara ni lah yang perlu diambil kira supaya bila kita berdakwah tu, dia punya foundation ataupun dia punya ruang tu dah tersedia untuk dimasuki sahaja. Bukan kita perlu meruntuhkan apa-apa pun. Dia sendiri dah membuka ruang. Ini adalah seni dan ini adalah akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita belajar daripada bab ke-14 ni dapat menjadikan kita seorang yang lebih peka, berhati-hati dan juga bijaksana dalam apa yang kita cuba dakwahkan maupun dalam strategi yang kita susunkan.